Sejahtera, Wanakum, Tajahau. Saya Suman Siwam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu topik berkaitan dengan LGBTQ. Sebab kita baru-baru ini bila kita lihat kegiatan LGBT ataupun agenda LGBT ini telah menjadi satu budaya ataupun satu normalisasi di antara kalangan rakyat kita sendiri. Sebab bila kita tengok LGBT ini satu agenda untuk merosakkan budaya perkahwinan ataupun budaya keturunan manusia, itu adalah satu agenda. Mungkin video yang saya buat ini kali ini mendapat kecaman daripada pelbagai pihak dan dapat apa orang cakap, ada yang akan blok saya punya ataupun report saya punya video sebab saya berani menyatakan laporan ini ataupun isu LGBT ataupun agenda LGBT ini sebab saya mengkaji begitu mendalam berkaitan dengan perkara ini dan saya tidak menyokong LGBT di sini sama sekali. Sebab bila kita lihat LGBT ini telah menjadi satu normalisasi kepada masyarakat di pelbagai negara, termasuk di Malaysia. Agenda Blok Rock seperti Raya Meramai Sedia Maklum, syarikat-syarikat daripada Blok Rock ini sendiri mempromosikan LGBT kepada masyarakat dunia luar. Bila kita lihat banyak perkara yang berkaitan dengan LGBT telah masuk ke Malaysia tanpa kita sedar sebenarnya. Sebab bila saya lihat baru-baru ini jam tangan berjenama Swatch begitu, mereka keluarkan satu ideologi ataupun agenda LGBT di dalam jam tangan mereka. Dan di sini apakah ramai di situ rakyat Malaysia memberi pendapat apakah salah pelangi? Bukan masalah pelangi. Bila kita buat satu kajian terhadap company-company yang begitu, syarikat-syarikat yang mempromosikan LGBT, di situ mereka tulis dengan begitu terang berkaitan dengan LGBT. Dan apa yang saya lihat ini di negara Uganda yang baru-baru ini satu dunia dikejutkan oleh Presiden Ugandanya sendiri, sebuah negara di Afrika. Beliau telah mencipta ataupun mewujudkan satu akta berkaitan dengan anti-homoseksual dan anti-LGBT. Dan di situ hukuman-hukuman di situ telah digubal kejam bagi saya lah. Sebab di situ ada hukuman mati dan hukuman penjara selama 20 tahun untuk pengiat-pengiat LGBTQ ataupun yang penuntut hak LGBTQ ini. Dan perkara ini disambut oleh banyak negara. Negara yang tidak menyambut adalah USA. USA memberi begitu banyak desakan kepada negara Uganda dan Rusia kerana mereka telah melanggar prosedur ataupun agreement yang dibuat oleh USA untuk menyokong LGBTQ. Yang bila kita lihat di Malaysia ini, ada banyak syarikat yang mempromosikan LGBTQ, syarikat-syarikat daripada USA-nya sendiri seperti KOHL, sebab mereka mempromosikan LGBT ini kepada kanak-kanak kita. Mereka menyediakan baju kanak-kanak, mereka menyediakan baju anak-anak kecil untuk mereka mengetahui apa itu sebenarnya gerakan LGBT. Bagi saya, ini adalah satu agenda untuk merosakkan budaya manusia ataupun budaya pembenihan manusia. Sebab bila kita kahwin dengan sejenis, di manakah kita akan dapat keturunan? Di situ nampak sangat mereka ingin memberikan satu agenda untuk mengurangkan populasi dunia akan datang. Sebab itu agenda-agenda ini menjadi satu normalisasi di setiap negara. Apabila kita tengok company Coal ini, mereka mencipta barang-barang keperluan kanak-kanak untuk menjadikan mainan seks untuk generasi baru. Mereka merosakkan minda-minda kanak-kanak untuk mereka menyokong ataupun mengetahui LGBT ini apa. Sebab saya sebagai manusia, saya tidak menyokong LGBT kerana itu adalah undang-undang dalam agama. Dan serta-merta LGBTQ ini merosakkan budaya dan agama serta-merta. Sebab di situ dua-dua budaya dan agama itu telah melarangkan LGBTQ, tetapi mereka tetap menyambungkan perkara-perkara yang dimurka oleh Tuhan sendiri. Itu yang saya gambarkan di sini. Sebab apa, bila saya lihat di Malaysia sendiri pun telah berluar-luasa perkara berkaitan dengan LGBT. Dan bila kita lihat perkara yang syarat-syarat di World Bank, the World Bank bagi satu syarat. Dalam 3 syarat mereka untuk negara-negara luar supaya dapat meminjam mereka, syarat ketiga mereka ini memeranjatkan saya bila saya buat kajian sendiri. Sebab apa? Di situ mereka kata
Dalam syarat ini, mana-mana negara yang perlu meminta bantuan daripada IMF, ya, mereka perlu sokong LGBTQ dan friendly homoseksual, dan perkara ini telah disebarkan kepada negara Asia dan negara Afrika, ya, dengan keadaan yang halus. Sebenarnya perkara ini ada. Di situ bila kita lihat ini adalah satu ancaman kepada manusia ataupun kehidupan normal, ya, normalisasi manusia ini telah diubahkan dengan pelbagai jenis agenda untuk merosakkan benih-benih manusia akan datang, ataupun ini adalah satu revolution baru yang dicipta oleh manusia supaya kita tidak ada keturunan ataupun tidak ada satu perkara yang melibatkan populasi di dunia. Ya, ini yang saya lihat sebenarnya. Ini perkara yang perlu dititik beratkan sebenarnya. Ya. Saya harap rakyat Malaysia faham apa yang saya sampaikan. Perkara ini mungkin tidak disokong sebab saya pernah buat video berkaitan dengan LGBT. Saya menunjukkan saya tidak berpuas hati dengan mereka sebab ini merosakkan satu dasar kehidupan manusia dan keturunan manusia. Kita tidak perlu menyokong. Apa yang saya tidak berpuas hati di sini, mereka melibatkan kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa berkaitan LGBT untuk mereka mengenali LGBT ini wujud dan untuk mereka memilih satu jalan bila mereka besar memilih LGBT. Ya, itu yang mereka gambarkan hari ini. Dan di sini kesimpulan yang saya perlu bagi, ya, kerajaan Malaysia sendiri perlu buat satu akta anti LGBT seperti mana negara Uganda, negara Rusia buat menentang USA. Perkara ini akan melibatkan kedudukan geopolitik ataupun diplomat di negara ini. Tetapi perkara ini serta-merta dapat menyelamatkan kepercayaan agama dan kepercayaan adat serta budaya manusia. Ya, bila kita tak melarang ataupun kita tidak menetapkan satu undang-undang di bawah LGBT di negara kita Malaysia ini, iaitu negara Islam dalam persekutuan, ya, negara rasmi, ya, agama rasmi di negara ini adalah agama Islam. Perkara 3 di dalam persekutuan. Perkara ini telah dilarang oleh Al-Qurannya sendiri, ya. Tetapi bila kita tidak ambil satu kesempatan untuk melarang ataupun mewujudkan satu akta anti-LGBT, akan memudaratkan kanak-kanak dan keturunan yang akan datang. Ini yang saya bimbangkan dan itu yang saya perlu memberi pendapat. Dan saya dapat perkara ini pun atas sumber-sumber yang tertentu dapat buat kajian. Ya, perkara ini wujud. Perkara ini wujud, jangan ambil mudah supaya kita kena tahu sebab McDonald's sendiri pun ada buat sokongan, Coca-Cola, KFC, banyak syarikat-syarikat franchise daripada USA menyokong LGBTQ ini begitu agresif dan begitu mendalam supaya dunia luar boleh tahu LGBT ini perlu disupport dan mereka meminta hak kedudukan di sebuah negara termasuk di Malaysia. Itu yang kita melarang dan kita tidak perlu satu tindakan yang begitu supaya kita boleh menyelamatkan anak-anak kita dari segi kepercayaan Tuhan, kepercayaan adat dan kepercayaan budaya. Sekian, terima kasih daripada saya, Suman Siva.